kerajaan tidak meletakkan sebarang tempoh masa kepada ahli parlimen pembangkang untuk mengemukakan permohonan bagi peruntukan di kawasan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadilah Yusof dalam jawapan ringkas turut mengesahkan setakat ini tiada sebarang permohonan peruntukan dibuat kepada kerajaan. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada kerajaan meletakkan tempoh masa kepada pembangkang untuk mengemukakan permohonan serta adakah sudah wujud perbincangan mengenainya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika sidang Dewan Rakyat pada Selasa mengingatkan ahli parlimen pembangkang supaya tidak angkuh dan sombong untuk mendapatkan peruntukan daripada kerajaan. Malah ahli parlimen Tambun itu menegaskan pembangkang perlu berunding dengan kerajaan seperti yang dilakukan ketika pemerintahan kerajaan di bawah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekiranya mahukan dana seperti yang dibangkitkan. Beliau menjelaskan Fadilah yang juga ahli parlimen Petrajaya telah ditugaskan untuk berunding dengan wakil pembangkang berhubung isu pengagihan peruntukan. Selain itu, 3 ahli parlimen Perikatan Nasional telah dilantik untuk mengadakan rundingan mengenai jumlah peruntukan yang bakal diterima ahli parlimen pembangkang. 3 wakil itu ialah Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ahli Parlimen Kota Baru Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Razzie Jidin. Sebelum ini, kerajaan menegaskan ia secara dasar bersedia memberikan peruntukan kepada pembangkang namun hanya membabitkan perbelanjaan berkaitan hal pentadbiran. Bekas Penasihat Ekonomi Perdana Menteri Muhammad Abdul Khalid berpendapat semua menteri dan ahli parlimen patut diajar untuk merasai kesempitan hidup seperti dilalui orang-orang kebanyakan dengan membatalkan pencen mereka. Untuk itu, dia mencadangkan menteri dan ahli parlimen dimasukkan ke skim caruman kumpulan wang simpanan pekerja seperti orang lain. Kata Muhammad, kerajaan melakukan kesilapan terbesar sejak negara ini merdeka apabila membenarkan wang caruman dalam KWSP dikeluarkan beberapa tahun lalu. Langkah itu katanya menyebabkan ramai orang mengalami kesukaran hidup. Katanya pengeluaran KWSP adalah kesilapan terbesar negara ini sejak merdeka. Bekas Menteri Kewangan yang kini Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tengku Zafrul Abdul Aziz patut dihukum atas keputusan bodoh membenarkan pengeluaran KWSP ini yang menyebabkan ramai orang menjadi miskin. Satu resolusi yang anda patut letak dalam memorandum anda ialah tiada lagi pencen untuk ahli parlimen atau menteri. Sekarang mereka berkhidmat 4 hingga 5 tahun dan mereka mendapat pencen seumur hidup. Setiap seorang daripada mereka sepatutnya berada dalam skim KWSP supaya mereka dapat merasai kesempitan yang kita alami. Muhammad berkata, pengeluaran KWSP semasa wabak COVID-19 melanda hanya memburukkan lagi jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin di negara ini. Bekas pengarah Institusi Penyelidikan Khazanah yang kini menjadi fellow penyelidik di Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia itu berkata, kebanyakan pencarum yang mengeluarkan KWSP semasa pandemik adalah mereka yang berada dalam kumpulan pendapatan B40. Pengeluaran tersebut, tambah Muhammad, menyebabkan simpanan mereka merosot sebanyak 70%. Muhammad juga menggesa agar jaringan perlindungan sosial yang lebih baik dan holistik diwujudkan di Malaysia kerana ketika ini hanya 60% pekerja Malaysia merupakan pencarum kepada KWSP berbanding 99% penduduk Singapura yang bekerja dilindungi. Muhammad juga berpendapat tiada faedah jika ahli politik berhujah mengenai pentadbiran mana yang paling berjaya meningkatkan keluaran dalam negara kasar kerana kadar kemiskinan di Malaysia meningkat seiring dengan KDNK. Katanya jumlah rakyat Malaysia yang terdedah kepada kemiskinan juga sangat tinggi. Justru kata Muhammad, satu cara untuk membetulkan keadaan itu ialah dengan merombak sistem cukai regresif di Malaysia. Ketika ini katanya golongan yang kaya cenderung untuk kurang membayar lebih atau bahkan mengelaknya. Sebarang tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang mengeluarkan kenyataan bersifat menghina institusi diraja dibuat bagi mempertahankan kedaulatan institusi itu, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tindakan itu diambil bagi memberi keadilan kepada raja-raja yang mempunyai kedudukan tinggi melangkaui sepadan politik dan tidak wajar mereka diheret ke dalam kancah politik. Katanya bila menyentuh kedudukan raja-raja, itu keputusan raja-raja supaya tindakan diambil kerana kita harus berlaku adil kepada mereka. Raja-raja tidak boleh jawab di parlimen. Raja-raja tidak boleh jawab dalam media dalam perbahasan biasa. Ada perbincangan dengan raja-raja dan mereka raja-raja ada asas. Jangan heret mereka raja-raja dalam gelanggang politik kerana tidak adil. Oleh demikian, kita jelaskan kepada polis ambil tindakan. Kalau kritik kerajaan dan Perdana Menteri, saya tidak mahu akta hasutan digunakan. Tetapi kalau sentuh raja-raja, itu terserah. Dan raja-raja telah maklumkan kepada Peguam Negara dan maklum kepada polis dan Perdana Menteri bahawa mereka tidak mahu diheret dalam perbincangan politik. Anwar turut menjelaskan bahawa beliau tidak terlibat dalam laporan polis terhadap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berhubung tindakan yang didakwa menghina Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah. Katanya dalam kes umpama Sultan Selangor itu, laporan daripada Dewan Diraja Selangor bukan laporan daripada saya atau Peguam Negara. Ambil tindakan berdasarkan laporan kita atau Sultan Selangor titahkan demikian.
Kalau dengar pandangan pembangkang terutama Perikatan Nasional, dia seolah mengetepikan hal ini dan ia dianggap zalim terhadap Sultan Selangor. Anwar berkata tindakan yang sama juga diambil terhadap Presiden PAS dan juga Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang yang didakwa mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan menerusi ceramahnya di Muar pada 26 Ogos lepas. Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan Gulam Muzaffar mengecam pemuda Perikatan Nasional kerana mengajukan Perhimpunan Selamatkan Malaysia pada 16 September dan menggesa Ahmad Zahid Hamidi didakwa semula. Menyifatkan langkah PN itu berfikiran sempit, Gulam berkata pemuda PN harus sedar bahawa Presiden UMNO merupakan orang yang menyelamatkan Malaysia di tengah-tengah kebuntuan politik selepas pilihan raya umum yang lalu. Katanya, saya ingin mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin pemuda PN yang terlibat dan pembenci Ahmad Zahid bahawa figura inilah yang sebenarnya menyelamatkan Malaysia daripada parlimen tergantung dan ketidaktentuan politik selepas PRU15. Keputusan berani Ahmad Zahid dilakukan demi negara untuk menjadi sebahagian dari kerajaan perpaduan yang diminta oleh Yang di-Pertuan Agong telah dimenoktakan segala kecelaruan politik ketika itu. Jangan lupa itu. Menurut Ketua UMNO bahagian Batu itu, musuh politik Zahid marah dengan Presiden UMNO itu apabila dia mengutamakan kesejahteraan negara berbanding popularitinya sendiri. Katanya dia memiliki keberanian untuk bangsanya. Tiada pertikaian walaupun hakikatnya dia tidak didendang tapi dikeji, dihina, difitnah dan dimalukan sebagai Presiden UMNO. Sebagai seorang ahli UMNO, kita wajib mempertahankan hujah bahawasanya Ahmad Zahid yang sebenarnya telah menyelamatkan Malaysia. Sebagai langkah balas terhadap kempen Selamatkan Malaysia anjuran pemuda PN, Gulam mencadangkan ahli UMNO menganjurkan kempen mencari menantu Midin yang hilang. Pemimpin akar umbi UMNO itu merujuk kepada menantu pengurusi PN Widya Yassin, Muhammad Adlan Berhan yang dicari SPRM berhubung dakwaan penyelewengan dalam pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing. Polis mengenal pasti 25 individu yang dipercayai terlibat dalam Perhimpunan Jalanan Himpunan Aman Selamatkan Malaysia yang diadakan di Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han berkata, setakat ini 22 orang sudah dihubungi polis dan 6 daripadanya akan hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Dan Wangi. Katanya 5 orang termasuk seorang pemimpin sebuah parti politik akan hadir ke IPD Dan Wangi. Seorang lagi pada 19 September, manakala yang lain akan dipanggil kemudian. Ada seorang YB setuju untuk beri keterangan. Ayub Han berkata perhimpunan itu jelas tidak mematuhi syarat di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012, termasuk penganjur tidak memberi notis 5 hari sebelum perhimpunan itu berlangsung, selain mengadakan di tempat larangan iaitu masjid dan membawa kanak-kanak menyertai perhimpunan itu. Beliau berkata ada pihak yang tidak berpuas hati dengan tindakan polis itu kerana mendakwa di bawah artikel 10 Perlembagaan Persekutuan, menyatakan hak asasi untuk berhimpun, namun perlu juga dilihat artikel 10(2), iaitu setiap kebebasan untuk berhimpun atau berucap mempunyai had atau batas yang perlu dipatuhi. Katanya kita perlu mengimbangi antara hak asasi dengan keselamatan dan ketenteraman awam. Itu kena jelas dan pihak polis tidak akan bertolak ansur. Hampir 1,000 peserta perhimpunan itu berkumpul di Masjid Jamik Kampung Baru sebelum berarak dengan berjalan kaki ke Kompleks Membeli Belah Sogor. Perhimpunan yang bermula pada 1.15 tengah hari itu diketuai oleh Ahli Dewan Tertinggi Muafakat Nasional, Datuk Tun Faizal Ismail Aziz, dan Sekretariat Himpunan Selamatkan Malaysia Badrul Hisham Saharin atau dikenali sebagai Cik Gubat. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puan Azhar Kashim menyoal bila Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan dijatuhkan hukuman. Katanya Syed Saddiq sudah pun selesai bela diri pada bulan Mac 2023. Bila lagi hukuman akan dijatuhkan. Oktober 2022, Mahkamah putuskan wujud kes songlap duit parti RM1 juta. Syed Saddiq diarah bela diri. PN dan Berkonsel tidak buat demonstrasi ke? 5 bulan lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azhar Abdul Hamid mengumumkan bahawa keputusan Syed Saddiq akan diputuskan kemudian. Syed Saddiq berdepan 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Ia berkaitan dana RM1 juta ketika beliau mengetuai Armada Bersatu. Ketika ini dibuat ekoran daripada tindakan Syed Saddiq yang tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah Jabatan Peguam Negara memutuskan untuk menggugurkan 47 pertuduhan ke atas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung Yayasan Akar Budi. Zaid telah dilepas tanpa dibebaskan di atas permohonan pendakwa raya. Puan turut mengingatkan agar tidak menyalahkan kerajaan sekiranya Syed Saddiq dihukum. Katanya dia didakwa masa Muhyiddin jadi PM. Jika dihukum bersalah, jangan pula tuduh kerajaan perpaduan campur tangan. Sekarang bukan waktu terbaik untuk memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST kerana ekonomi dunia masih belum rancak. Timbalan Menteri Kewangan 2 Steven Sim Chee Kiong berkata, pelaksanaan GST perlu dilihat secara menyeluruh dan bukannya berdasarkan cadangan sesetengah pihak. Katanya pihak berkenaan mempunyai alasan untuk pengenalan semula GST. Contohnya, para pedagang boleh mengatakan mereka boleh tuntut semula
Tapi kita perlu meneliti situasi ini secara menyeluruh dan bukannya hanya satu dua pihak. Saya tidak menyatakan GST bagus atau tidak, tapi waktunya tidak bersesuaian memandangkan kita berhadapan ekonomi global yang perlahan dan peningkatan harga barang. Media sebelum ini memetik kata Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan yang menyatakan bahawa beberapa pihak mahukan pengenalan semula GST. Ini termasuk Dewan Perniagaan Melayu Malaysia dan beberapa pihak lain. SIM berkata kerajaan mempunyai kaedah lain untuk meningkatkan hasil negara selain daripada melaksanakan GST. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal membangkitkan kebimbangan jika kerajaan hari ini akan meneruskan amalan politik naungan, iaitu menggunakan peruntukan kerajaan untuk kawasan dan kelompok tertentu bagi mendapatkan sokongan. Ia selepas kerajaan menaikkan silin peruntukan sebanyak 15 bilion ringgit dalam rancangan Malaysia ke-12 seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kajian separuh penggal pada minggu lalu. Wan Ahmad Faizal membangkitkan politik tong babi, iaitu amalan perbelanjaan kerajaan di tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan atau mengekalkan sokongan. Katanya seperti penyokong PH selalu hentam selama ini, Barisan Nasional mengamalkan cara berpolitik seperti ini bagi menjaga pengundi yang menyokong mereka. Di Malaysia, amalan ini dikaitkan dengan politik wang, pengagihan projek besar dan kecil kepada para penyokong parti pemerintah, bahkan kemudian berubah kepada pengagihan projek kepada politikus tertentu. Politik wang sebegini mengakibatkan negeri pembangkang tidak dapat pembangunan berbanding negeri parti pemerintah. Pada 11 September lalu, Anwar mengumumkan peningkatan silin peruntukan itu yang bertujuan membiayai bidang keutamaan rakyat dan memperbaiki mutu pengurusan dan menyasarkan semula subsidi bagi menampung keperluan asas rakyat. Ia menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan RMK12 kepada 415 bilion ringgit. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli pula menjelaskan ia antara lain akan digunakan untuk menaik taraf sekolah, jalan dan klinik yang daif. Mengulas selanjut, Wan Ahmad Faizal berkata sudah menjadi rahsia umum sebahagian peruntukan untuk projek pembangunan digunakan untuk dana politik seperti membiayai cawangan dan aktiviti ahli politik di akar umbi. Katanya dalam bidang sains politik, ini yang dipanggil politik tong babi. Di negara-negara seperti Jepun, politik tong babi dianggap buruk dan cuba dihapuskan. Misalnya pada tahun 1994, Jepun mengubah sistem pilihan raya untuk menghapuskan amalan ini. Untuk menjadi negara maju, kita mesti mengurangkan politik tong babi dan menggalakkan politik berasaskan dasar-dasar. Banyak negara misalnya mengubah akta dan dana politik dan memperkenalkan sistem pilihan raya perwakilan berkadar bagi menghapuskannya. Adakah Pakatan Harapan akan meneruskan politik tong babi ini? Sekian berita menarik sepanjang minggu ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dialan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.